Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Apabila kita menjadikan industri perusahaan 4.0 satu agenda besar negara, pastinya ingin kita melihat Malaysia bukan hanya menjadi sebuah industri yang mencipta perkara-perkara yang kecil ataupun menjadi pengguna dalam bidang teknologi semata-mata. Kerana kita tidak mahu berbangga lagi apabila bercerita tentang teknologi, kita menjadi katakan pembeli yang terbesar di dunia, ataupun kita memiliki akaun Facebook antara yang teraktif di dunia. Tetapi kita tidak ke mana-mana kerana apabila kita menjadi seorang pencipta ataupun bangsa pencipta, pastinya kita akan mendapat manfaat yang lebih besar. Apa yang berlaku di Korea Selatan, apa yang berlaku di Taiwan, apatah lagi negara-negara yang sudah maju seperti China, Jepun dan juga Amerika Syarikat. Mereka sudah kehadapan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik ini. Tetapi apabila kita mendakap IR 4.0, inilah masanya kita memberikan penekanan terhadap ilmu-ilmu berdisiplin yang menjurus kepada kejuruteraan, sains, teknologi dan juga matematik. Dan tidak lupa kepada rakan-rakan kita yang berminat dalam bidang teknikal dan juga vocational, iaitu aliran TVET. Jadi pada malam ini saya tidak kesorangan untuk bagaimana kita mempopularkan ataupun membudayakan aliran STEM dan juga TVET ini dalam pendidikan arus perdana kita ataupun pendidikan alternatif kita. Jadi bersama saya dua orang yang kami undang khas dari Universiti Malaysia Pahang, iaitu di sebelah kiri saya Profesor Madya Dr. Muhammad Ruslin Muhammad. Apa khabar, Doktor? Pengarah Pusat Inovasi dan juga Daya Saing CAIC Universiti Malaysia Pahang, dan juga Profesor Madya IR Dr. Nurul Hazlina Nordin, Pengarah Jaringan Industri dan Masyarakat Universiti Malaysia Pahang. Kedua-duanya orang hebat dalam bidang kejuruteraan dan juga sains ini. Mungkin sebagai permulaan, Dr. Muhammad Ruslin, dalam hal ini di mana kedudukan kita Malaysia sebenarnya dalam mempromosikan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik? Adakah kita sudah sebenarnya berada di landasan yang betul untuk bersaing seperti negara yang dahulunya kita tinggalkan mereka seperti Taiwan dan juga Korea Selatan, tetapi tiada masalah untuk kita merapatkan jurang itu bersama-sama pemain-pemain besar utama dalam bidang STEM, teknologi dan juga kejuruteraan ini di peringkat global. Secara ringkasnya, Dr. Ruslin. Dalam konteks usaha negara untuk meningkatkan minat pelajar kepada STEM itu sendiri, sebenarnya kita dah banyak usaha yang kita buat. Okay? Walau bagaimanapun last 4 years, apa yang kita tengok trend pelajar makin berkurangan untuk mula mengambil dalam bidang STEM, aliran sains dan matematik dan sebagainya. Dalam konteks itu disebabkan sekarang kita memulakan semula inisiatif-inisiatif untuk menggalakkan pelajar, menerangkan semula apa kelebihan sekiranya kita mengikuti bidang-bidang aliran STEM. Okay? Kalau kita tengok dalam konteks matrikulasi kita tertumpu kepada bidang-bidang teknikal dan sebagainya. Jadi usaha kerajaan untuk menaikkan Malaysia dalam konteks pendidikan STEM itu sendiri terlalu banyak. Okay? Cuma minat yang kita perlu sebar luaskan kepada pelajar untuk pelajar lebih jelas ke mana sebenarnya dan apa kelebihan sekiranya mereka mengikuti aliran. Bagi pandangan Dr. Nur Hazlina bagaimana? Adakah kita masih ada skeptikal pelajar di kalangan anak-anak kecil kita sama ada di peringkat sekolah rendah? Pastinya itu paling asas sekali. Takut pada matematik, risau apabila anak mereka lemah dalam sains, biarlah mereka cemerlang dalam bidang kataupun sastra ataupun aliran sains sosial, ataupun sekarang sebenarnya kita perlu menggabung jalinkan semua elemen ini dalam satu sistem arus perdana kita, kerana kita tidak boleh kataupun meninggalkan salah satu darinya, sama ada sains sosial ataupun sains tulen seperti sains, matematik dan juga bidang kejuruteraan ini. Dr. Fazlina. Ya, betul, saya setuju. Dunia sekarang ni dia adalah integration of knowledge. Exactly. Okay. The way we approach ataupun the way we promote STEM is that we are not saying that STEM is better than arts, but what we are saying is that STEM can offer you much more. There are a lot of opportunities because dunia sekarang, teknologi sekarang adalah berasaskan STEM. Like Nizam ada mention tadi,
Nazri, minta maaf, like Nazri ada mention tadi, which is IR 4.0. IR 4.0 is here to stay. So with that, pengetahuan dan kompetensi pelajar-pelajar ni terhadap STEM adalah perlu. Cuma macam yang PM Ruslim ada mention just now is that bagaimana nak menarik minat. Now we are dealing with Generation X, Generation Y, Generation now this, dan this kind of generation they requires sense of knowledge. So bagaimana kita make sense of that STEM, that is important. So that is what pendidik and all of us need to focus on, so that we will have continuous support of this STEM. People loving STEM and people like to pursue STEM in future. Dr. Hazlina, ia tidak akan menjadi dalam proses semalaman. Ia memerlukan satu orang kata pun asas yang begitu kokoh. Di peringkat yang paling orang kata pun asas, yang paling awal sekali, iaitu di peringkat prasekolah, peringkat sekolah rendah, apatah lagi kalau mereka sudah memasuki sekolah menengah mungkin agak sudah terlambat, apatah lagi sudah di handover kepada Dr. Ruslim lagilah lambat dah masuk universiti kan. Jadi adakah kita sudah melihat isu ini dalam pelan pendidikan kebangsaan kita bahawa di peringkat prasekolah lah, di peringkat sekolah rendah lah, asas-asas ataupun benih-benih minatnya anak-anak kita dalam bidang STEM ini perlu dipupuk. Dalam masa yang sama, kita tahu ilmu manusiawi ini dia begitu luas. Ia tidak menjurus kepada ilmu sains sosial semata-mata, tetapi dalam bidang sains juga ada elemen agama di situ, ada elemen kata pun antropologi dan juga sosiologi di situ, ada elemen sejarah yang kita tidak boleh nafikan. Barulah kita rasa taklah susah mana sains ni, tidaklah membosankan asyik kata pun menghafal formula, melihat hal-hal berkaitan nombor semata-mata, Doktor. Ya, betul. Tadi Nazri ada mention tentang mendidik daripada kecil. Apa yang membezakan kanak-kanak kecil dengan dewasa ni is that they voice out their curiosity. Ingin tahu. Yes, ingin tahu. Pupuk sifat ingin tahu itu supaya dia boleh jalin kepada STEM. For example, bagaimana hujan terjadi. Jangan putuskan terhadap hujan terjadi dengan kuasa Allah. Before sampai kepada kuasa Allah itu, terangkan aspek sains itu. Apresiasi terhadap Tuhan akan lebih mendalam jikalau setiap butir dapat di-explain dengan lebih detail. Peranan ibu bapa, peranan masyarakat harus digembeling bersamalah untuk membantu institusi pendidikan di sekolah. Pandangan Dr. Ruslim, adakah apabila sampai ke Universiti Malaysia Pahang sebenarnya kita boleh kata pun bentuk anak-anak kita ini, tetapi sebenarnya kalau sekolah menengah mereka sudah tahu aliran yang mereka mahukan. Sekarang ada college vocational, college technical, kalau mereka tak minat dalam bidang akademik lah, kita selalu komplain lah kat universiti ni semua kaum hawa yang majoriti, anak-anak muda yang hebat-hebat yang segak sado ni kat mana sebenarnya kan, Dr. Ruslim? Dalam konteks pendidikan negara, kalau kita tengok daripada kecil sebenarnya kita bermula kebanyakannya dengan pendidikan yang berteraskan akademik. Untuk kita meningkatkan kehebatan pendidikan teknikal di Malaysia, kita perlu mengiktiraf mana-mana individu yang hebat dari segi akademik, dia boleh masuk melalui akademik. Mana-mana hebat, yang mana individu yang hebat melalui teknikal, dia akan masuk bidang yang bersifat teknikal. Jadi inilah inisiatif yang terbaru yang kita buat, okay, di mana dengan pelancaran Bachelor of Technology, okay. Jadi ini adalah satu benda yang baru. Okay. Kita memberi satu program yang baru, memberi artikulasi kepada pelajar-pelajar yang beraliran kemahiran. Okay. Dan kami melihat benda ni bukan sekadar-kadar kita angan-angan, tapi kita melihat, kita benchmark. Kita pergi ke Jerman, kita pergi ke negara-negara yang kita melihat dalam konteks English speaking world pelaksanaan dia, dan di continental pelaksanaan yang berbeza. Jadi dalam konteks di Jerman agak berbeza. Ada clear demarcation, pelajar yang hebat dalam konteks akademik ada jalurnya, dan pelajar yang dalam bidang kemahiran ada juga jalurnya. Dan dua-duanya arus perdana. Dua-dua arus perdana dan dua-dua diiktiraf sama hebat. Jadi itulah yang inisiatif yang terbaru yang kita cuba buat di Malaysia dengan kerjasama Malaysia Technical University Network dengan satu program baru Bachelor of Technology. Dr. Hazlina, bagaimana ia dapat dilakukan di Universiti Malaysia Pahang? Misalnya, kita tahu Universiti Teknikal ini ditubuhkan berasaskan bahawa kita tidak cukup untuk supply graduan kita dalam bidang technical, vocational dan juga dalam bidang sains dalam menjurus kepada kejuruteraan untuk memenuhi industri-industri besar negara. Tetapi apabila kita sudah ada UMP, kita ada UTHM, kita ada
UTM dan sebagainya dan universiti sebegini, adakah kita sepatutnya lebih pantas merebut peluang sebegini dan juga benar-benar memberi peluang kepada anak-anak muda kita, terutamanya di peringkat sekolah menengah. Mereka sudah tahu dah aliran mereka. Sudah mereka membuat keputusan sejak mungkin tingkatan 2 ataupun paling awal tingkatan 1 lagi. Mereka perlu menjuruskan bidang mereka siap-siap supaya mereka tahu ataupun jalur pendidikan yang akan mereka lalui. Doktor. Ya, berkaitan dengan hal ini, pendapat saya, it is important untuk memberi exposure kepada pelajar-pelajar ni to have the feel of what it is like to be in technical, to have a feel of what it is like to be in engineering. Melalui pembacaan boleh, kalau ada keluarga yang boleh membantu, melalui penerangan daripada keluarga boleh, melalui TV-TV, media-media masa pun boleh. So antara elemen yang kita buat di UMP adalah kita memperkenalkan outreach program in which kita cuba memperkenalkan kepada pelajar-pelajar seawal daripada prasekolah lagi of what it feels to be a programmer, for example. So when you take your handphone, sekarang budak 4 tahun, 5 tahun pun dah boleh pegang phone. Yeah, behind the handphone, how does it work? And do you have interest in that? Would you like to venture into this kind of area? So dengan ada pengetahuan dan exposure seperti ini, harapannya pelajar-pelajar ni dapat sort of like make up their minds and focus on the subject that they would like to focus in order to pursue in whichever career that they would like to choose on later. Okay. Kita nak tahu juga apa inisiatif yang sedang dilakukan oleh UMP dalam STEM ini dan juga bidang teknikal ataupun TVET ini, kerana begitu banyak ditawarkan oleh pihak Universiti Malaysia Pahang, tetapi kita akan rehat dahulu, kembali selepas ini. Kita selalu mendengar pencapaian anak-anak muda kita dalam bidang teknikal, vocational ini ke peringkat orang kata pun ASEAN Skills dan juga World Skills. Sama ada mereka mendapat pingat ataupun pengiktirafan yang tertinggi dan sebagainya, itu bukan perkara baru. Sejak 10 tahun kebelakangan ini, kita sudah bermain di peringkat yang tertinggi. Kita bermain dengan liga-liga ataupun negara-negara yang cukup mahir dalam bidang teknikal. Dan kita tidak orang kata pun merasa pelik apabila anak-anak muda kita dalam bidang masakan, dalam bidang otomotif, dalam bidang komputer, dalam bidang pembinaan dan sebagainya, mereka mendapat tempat pengiktirafan di kalangan juri-juri antarabangsa. Tetapi yang kita akan bincangkan dalam bentuk yang lebih jelas, yang bentuk bagaimana laluan mereka, jalur mereka dalam bidang pendidikan. Mungkin Dr. Roslim, apabila anak-anak muda kita memasuki bidang teknikal ini, seolah-olah satu ketika dahulu mereka rasa mereka akan keluar dengan pencapaian tertinggi diploma semata-mata. Mereka buka bengkel motor ke, buka bengkel kulinari dan sebagainya. Kalau yang hebat sikit dalam bidang oil and gas, mereka boleh pergi ke Pengerang, mereka boleh ke Shell, Petronas dan sebagainya. Dan itu juga antara yang hot selling lah. Mereka seperti goreng pisang panas. Belum keluar lagi mereka sudah kata pun di-book oleh syarikat-syarikat MNC dan sebagainya. Tetapi dengan program terbaru ni, mungkin UMP ada benda yang ditawarkan dan juga MTUN? Okay, inisiatif yang terbaru adalah kita menawarkan, seperti mana yang saya beritahu tadi, adalah menawarkan program Bachelor of Technology. Malaysia Technical University Network di bawah UMP, UNIMAP, UTM dan UTHM. Okay. Kami bekerjasama untuk membangunkan program sebegini untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar yang aliran kemahiran. Okay. Apabila kami mendapat idea untuk membangunkan this kind of the program, kami benchmark, what will be the best for our country. Ataupun akademik dan sebagainya. Sebab apa yang berlaku sebelum ini, pelajar-pelajar sebagai contoh DVM, DKM dan sebagainya, apabila mereka ingin menyambung pelajaran, melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah tertinggi, sentiasa ada stigma pelajar ini tidak akan survive di dalam education system. Okay. Jadi daripada idea ni kami mendapat maklum balas daripada pihak-pihak industri, berbeza sedikit dengan kaedah pembangunan kurikulum sebelum ini. Kalau kaedah pembangunan kurikulum sebelum ini,
first kita bangunkan kurikulum dan kita dapatkan pandangan industri. Tapi apa yang kami buat melalui Bachelor of Technology ini, kami dapatkan pandangan industri dulu. What will be the job specification and task, yang pelajar ni akan buat di industri, dan daripada situ kami bangunkan kurikulum dia. Kalau sebelum ni dalam konteks akademik, kursus-kursus contohnya yang akan ada adalah matematik 1, sains 1 dan sebagainya. Tapi dalam konteks Bachelor of Technology, kursus yang ada adalah berbentuk kerja. Industri. Sebagai contoh Bachelor of Automotive. Kursus-kursus yang ada adalah vehicle diagnosis, vehicle maintenance. Kursus itu adalah berbentuk kerja apa yang pelajar akan buat. Jadi dalam konteks ni, pelajar di VM, di KM, apabila dia masuk kepada program Bachelor of Technology, dan benda ni sesuai dengan kemahiran dia. Berbanding dengan kalau pelajar ini pergi kepada aliran akademik, memang akan menjadi masalah. Dan kalau kita tengok, seolah-olah, ini program second class. Tidak. Sebenarnya tidak. Kita bandingkan di Jerman, kalau di Jerman, dia ada 3 aliran. Yang pertama adalah pure engineering. Pure engineering biasanya yang ada sekarang lah, kita tahulah di UTM, di USM, di UKM. Ya, betul. Pure engineering. Yang kedua adalah applied science. Dan yang ketiga adalah Master. Jadi Bachelor of Technology adalah kita refer kepada Master program. Dan Master ini juga digunakan di Malaysia, tapi tidak sama dengan Master di Jerman. Ada penambahbaikan ikut cara kita, acuan kita. Jadi dalam konteks ni, kita benchmark dan kita juga berbincang dengan Malaysian German Chamber of Commerce and Industry. Dan pelajar-pelajar Bachelor of Technology ini bukan sahaja akan bergraduat dengan Bachelor of Technology, pelajar juga akan mendapat Master Germany yang diiktiraf di Germany, dan 400 company di bawah MGCCI. Boleh kerja Mercedes. Betul tak begitu? InsyaAllah. Okey, Dr. Azlina, untuk mendapatkan maklumat sebegini, pastinya semua stakeholders ataupun pemain taruh dalam bidang pendidikan kita perlu ada maklumat sebegini. Guru kaunselor, guru-guru dalam bidang sains, teknologi di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, guru besar, pengetua, pemain industri, college vocational, IKBN, MARA, teknologi dan sebagainya, perlu juga diberi penekanan, beri pengetahuan, beri penerangan bahawa kita sudah berubah banyak dalam bidang STEM, dalam bidang TVET ini. Dr. Azlina. Ya, betul. Sebab itulah bila kita buat kolokium pendidikan STEM, kita membuat satu jemputan khusus untuk kaunselor-kaunselor sekolah. So kita ada kaunselor sekolah daripada peringkat sekolah rendah dan peringkat sekolah menengah. The main purpose of having these counsellors is to update them with the current job ataupun career market yang available. Jadi dekat sini maklumat-maklumat seperti ini boleh kita channel lah kepada pihak guru yang berkaitan, so that pelajar-pelajar dapat first hand information. Dari pengalaman Dr. Azlina, daripada yang lepas-lepas lah, adakah guru-guru kerjaya kita, guru-guru kaunselor ini update maklumat mereka untuk disampai kepada lepasan SPM kita, lepasan PT3 ni, ke mana mereka nak pergi, sampai yang pandai pun kat situ, yang lemah pun kat situ, yang TVET ni tak ke mana-mana. Sebenarnya mereka tidak didedahkan, kecuali ibu bapa yang benar-benar mendapat maklumat sebegini. Ibu bapa yang cakna. In order for things to get better, you need time. Tak 100% per se, tapi ada guru-guru yang ada inisiatif sendiri yang pergi kepada universiti untuk nak mendapatkan maklumat. Inisiatif KPM via this colloquium to gather all the counsellors is one of the best initiative in which kita boleh bagi first hand information kepada cikgu-cikgu. Adakah dengan orang kata pun penggabungan KPT, KPM sekarang di bawah era baru Malaysia ini satu peluang keemasan yang tidak perlu ditinggalkan oleh semua pihak? Absolutely. Benda berkaitan daripada pengajian sekolah rendah sampai ke peringkat sekolah menengah and also tertiary education are interrelated to one to another. For example, bagaimana saya terjerumus dalam bidang persekolahan dekat sini, walaupun saya adalah seorang pensyarah di peringkat universiti, adalah apabila pihak sekolah datang approach ke universiti, minta kita mengajar subjek-subjek yang kita biasa mengajar pelajar undergraduate. For example, Arduino programming and robotics. So perkara-perkara berkaitan ni dahulunya diajar di peringkat yang lebih tua ataupun lebih tinggi, sekarang telah dimasukkan ke dalam silibus pelajar-pelajar sekolah. So having satu bumbung, it is a good opportunity for us to work together. Dr. Roslin, kolokium ini juga mendedahkan para orang kata peserta kepada hal-hal digital, hal-hal pasaran
kejuruteraan matematik dan sains yang terkini seperti Internet of Things, Big Data, kita tengok virtual reality dan sebagainya. Ada kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penganjuran ini? Untuk penganjuran kali ini, kita dalam konteks exhibition itu sendiri tidak ada. Okay. Tapi kita menjemput industri big player. Okay, untuk hadir sama dan menunjukkan kepada masyarakat industri support this initiative. Okay. Dengan adanya inisiatif dengan adanya support daripada industri, okay, masyarakat akan mula melihat pentingnya this movement, okay, dan akan mula menghantar anak-anak, okay, bermula dengan STEM, okay, dan daripada situ di peringkat menengah atas, okay, dan kemudian universiti, kita akan menerima pelajar lebih lagi, okay, berbanding kalau sebelum ni mungkin ibu bapa tidak nampak, okay, maknanya peluang pelajar akan bekerja. Okay. Kalau dalam konteks ini, bila industri support, ibu bapa lebih yakin apabila pelajar mengikuti program-program seperti ini, peluang untuk mendapat pekerjaan lebih tinggi. Dr. Hazlina, dalam hal ini juga peranan ibu bapa, peranan orang yang paling dekat dengan para pelajar begitu penting. Kerana kalau tinggal di Gambang pun, kalau tinggal di UMP pun, mereka tidak perlu berhijrah ke bandaraya besar seperti Greater Klang Valley di Kuala Lumpur atau Shah Alam dan sebagainya. Kerana dengan hal teknologi ini, berkemungkinan mereka boleh menjadi kaya tinggal di Gambang tanpa kos yang lebih tinggi apabila mereka berhijrah ke bandar besar. Apa peranan ibu bapa untuk melihat peluang-peluang sebegini kalau mereka berada di Sabah, di Sarawak ataupun di luar bandar-bandar besar yang mereka rasakan teknologi masa depan, ekonomi yang akan mengayakan masyarakat adalah berhadapan dengan bagaimana mereka mengaplikasikan ilmu, teknologi, sains, teknologi dan juga STEM ini dalam kehidupan seharian mereka. Kita sudah melihat kejayaan anak-anak muda dalam bidang pelaburan online dan sebagainya, kan begitu. Aplikasi satu, akses satu. Regardless of the geography, duduk di Sabah, Sarawak ataupun di Gambang ataupun di KL, akses kepada internet itu ada. Dan internet itu ada sumber pengetahuan yang banyaklah daripada situ. So as parents, saya pasti hanya sedikit segelintir saja kot yang tiada handphone ataupun akses kepada internet. So with that in mind, akses kepada information ni ada, cuma cakna lah, ibu bapa perlu cakna dan perlu membawa bersama keluarga untuk mendalami ataupun mempelopori ilmu-ilmu yang berkaitan, informasi yang berkaitan. Bagaimana juga kita tidak menakutkan mereka bahawa apabila anda berkecimpung dalam bidang STEM dan TVET ini, mereka akan kurang agamanya, mereka kurang nilai budayanya, mereka hanya memikirkan untuk jadi engineer, untuk menjadi seorang IR dan seumpamanya. Sedangkan hari ini kita lihat mereka yang IR lah, banyak juga yang ketirisan dalam rasuahnya, dalam kataupun hilang nilai-nilai budaya kita dan sebagainya, mereka tidak kenal bangsa dan sebagainya. Bagaimana ini dikatakan ataupun di tackle? Again, peranan di rumah. Good things, good habits starts from home. Peranan di rumah satu, kemudian yang kedua, pengetahuan ataupun mendalami ilmu STEM di samping penerapan civilization ataupun akhlak seperti mana yang diwawarkanlah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, is that di samping ilmu ni kita juga perlu memastikan nilai what we call that implementasi ataupun peradaban. Nilai peradaban itu berada di konteks yang paling maksimum. Betul. Okey, mungkin akhir sekali Dr. Ruslim, untuk apa yang akan diberikan oleh UMP kepada warga Pahang, warga Malaysia dalam hal TVET sempena Kolokvium ini? Dalam konteks negara, this is a very important milestone. Milestone untuk kita memberi satu gambaran pelajar-pelajar yang berkemahiran, yang hebat psikomotornya adalah bukan golongan kedua tapi sama taraf. Okay. Dengan konteks itu maknanya pelajar boleh memilih kalau ingin melalui akademik, okay, dia boleh meneruskan pengajian melalui akademik. Kalau memilih untuk pergi kepada diploma vocational Malaysia, diploma kemahiran Malaysia, teruskan, disebabkan kami telah menyediakan satu lagi akses, okay, artikulasi
di peringkat ijazah sarjana muda. Bachelor of Dan Technology. insya-Allah dalam konteks MTUN, setelah selesai projek kami untuk penawaran program pada bulan September ini, 10 program ini bukan statik saja. statik. Ada lagi. Kita akan buka Ya, lagi. ya. Kita akan buka banyak, tapi kita akan mula sedikit dulu, kita akan tambah baik dan sebagainya. Sebab apa, program ni kita bukan sahaja mengeluarkan pelajar yang menerima ijazah, tapi dalam konteks program ni kita design supaya dia menjadi job creator. Mereka akan jadi bos. Ya. Dia akan jadi bos. Jadi Dan benda pemajikan. tu bukan by chance, Ya. by design. Okey, cantik sekali. Terima kasih kepada Profesor Madya IR Dr. Nurul Hazlina Nordin, Pengarah Jaringan Industri dan juga Masyarakat UMP, dan juga terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Rusli Muhammad, Pengarah Pusat Inovasi dan juga Daya Saing CAIC Universiti Malaysia Pahang. Semoga program berjalan lancar dan sukses dan ada follow up yang lebih baik selepas ini, dan Esrawani sentiasa memberi peluang kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk mempromosikan hal berkaitan dengan STEM dan juga TVET ke peringkat yang tertinggi, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.